Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharr Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Okey, jadi pada pertemuan lepas kita baru cerita tentang perawi hadis ini. Dua orang perawinya Abu Dharr, ya, dan Mu'adh bin Jabal. Siapa dia Mu'adh bin Jabal? Mu'adh bin Jabal aslama wa umruhu 18 sanatan. Mu'adh bin Jabal masuk Islam ketika berumur 18 tahun. 18 tahun kalau mengundi saluran 6. Saluran 5, kan? Wa kana min akabiri sahabati wa sulahaihim, dan beliau dikategorikan antara para sahabat Nabi yang terkenal dan yang paling soleh. Ardafahu ay arkabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat Mu'adh ni, dia pernah naik unta sekali dengan Nabi, duduk belakang Nabi. Canggih lah, kan? Duduk dengan Nabi, satu unta. Nabi duduk kat depan, dia kat belakang. Bukan senang nak dapat level ni, kan? Kita kalau dapat naik kereta dengan ulama pun rasa riak semacam je, kan? Rasa sombong semacam, kan? Kok mana, kan, ulama besar datang, kan, kita duduk sebelah dia, full lemak semacam rasa, kan? Memang seronok lah ada tepi ulama ni, dapat keberkatan, kan, daripada duduk tepi apa Gangnam Style buat binatang apa. Kan ada orang suka duduk tepi penyanyi Korea, ada, kan, awet-awet akhir zaman ni beria, apa, artis Korea datang sambut dekat airport. Besok dekat Padang Mahsyar kau berhimpunlah dengan artis Korea tu. Wal-iyazubillah. Wa ba'athahu ila al-Yaman, dan Nabi SAW mengutuskan Mu'adh bin Jabal ke Yaman fi jama'atin minal muhajirin wal ansar, dalam satu rombongan bersama orang muhajirin dan al-ansar. Wa kharaja ma'ahu liyushayyi'ahu wa yusihi wa huwa rakibun wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Masa Nabi SAW hantar Mu'adh pergi ke Yaman ni, masa tu Yaman memerlukan kepada seorang YB, ya. Orang dulu tuan-tuan, dialah YB, dialah qadi, dialah mufti, dialah dia belaka. Seorang tu komplit ilmu dia. Kita pada hari tak ada macam tu. Nabi masa tu nak hantar dia keluar Madinah. Ada satu kawasan tempat biasa orang akan hantar rombongan-rombongan di luar Madinah. Dia ni naik kuda ataupun naik unta. Nabi SAW berjalan kaki. Nabi pegang tali tu, kan, sampai Mu'adh ni menangis-nangis dia. Antara Nabi kata ke dia, ya Mu'adh, la'alli lam, Nabi kata apa? Ya Mu'adh, la'alli lam araka ba'd, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh, mungkin lepas ni kita tak berjumpa dah. Nabi kata. Menangislah Mu'adh. Dia sungguhlah. Masa dia duduk kat Yaman tu lah Nabi SAW wafat, meninggal dunia. La'alli lam arahu atau la'allaka lam arani, kemungkinan lepas ni kau takkan jumpa aku dah, Nabi kata. Menangis dia. Tapi nak kata macam mana, kan, sayang macam mana kat Nabi. Dah Nabi kata pergi dekat Yaman, jadi YB kat sana, pergilah. Walaupun hati tu berat nak tinggalkan Nabi SAW. Ana ada dengar satu lagu orang Arab buat, kan? Ana dengar banyak kali lagu tu. Dia punya perkataan dia tu mengembirakan, menyedihkan dan menyeronokkan, kan? Tajuk lagu tu Lauzarani, kalaulah Nabi menziarahi aku. Lauzarani fi ru'yatin madza aqulu li sayyidi, kalaulah Nabi datang dalam mimpi aku, apa yang aku nak cakap kepada tuanku ini?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madza aqulu li sayyidi wa madza ukhabbiru ya tura wa kaifa abtadi. Dia kata kan, aku nak cakap macam mana dan macam mana aku nak mulakan perkataan aku. Punya bestnya jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Orang bila dah sayang ke Nabi ni, Syekh, dia buat lagu, kita dengar tu seronok. Lain kan? Kalau lagu jiwang kau dengar sekali dua, okey lah, lepas tu menyampah lah dengan lagu jiwang ni. Tapi kalau dengar orang puji Nabi ni, tak terbayang macam mana seronok bestnya jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita semua dikurniakan melihat Nabi dalam mimpi. InsyaAllah. Amin. Nak jumpa Nabi dalam mimpi, Qiyamul Lail tak buat hampir. Selawat setahun sekali. Na'udzubillah. Lau darani fi ru'yatin madza aqulu li sayyidi wa madza ukhabbiru ya tura wa bi ayyi syai'in abtadi. Kan aku nyanyi tak ada muzik dia tak sedap tu. Kalau ada muzik lagi lah sedap. Okeylah. Itu menyeronokkan dengar leka. Kita pula berangan. Kadang-kadang tu nak masuk zaman nak terberak ni. Keluar lagu tu tak diberak kau tu. Dengar dulu. Bestnya lah. Kan lain feel tu. Walaupun yalah kita tak ada benda pun cak ayam kita ni kan. Tapi macam mana orang tu bayangkan kalau lah jumpa Nabi. Dia sampai dia kata wa kaifa abtadi, nak cakap macam mana jumpa Nabi. Dia kata assalamualaikum ke, dia kata ya Rasulullah ke, apa khabar ke, nak tak tahu nak kata apa. Seronoknya tu kan. Kan pernah dulu wartawan Arab ni dia temu ramah orang-orang dekat pasar. Dia pun temu ramah seorang muslimat pakai purdah dekat pasar raya. Kan cerita pasal Nabi, pasal cerita. Tiba-tiba orang tu tanya kat soalan dekat muslimat lah. Apa pendapat puan kalau puan dapat jumpa Nabi? Keluar soalan tu, dia pun menangis masa tu juga. Tak boleh jawab. Menangis. Kau tengok, sayang sungguh dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah kan, wartawan tanya, apa pendapat Haji kalau tiba-tiba Rasul jumpa Haji? Nak nangis ke? Anda pun tak tahu nak macam mana lah. Kita blank gitu kan. Otak kita ni jam sikit tuan-tuan. Tapi tengok orang sayang ke Nabi macam mana. Tak tergambar kan. Nangis orang tu. Allahu Akbar. Okey. Jadi Nabi kata, ya Muaz, mungkin lepas ni kita tak berjumpa dah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma wada'ahu hafizakallahu min bayni yadayk wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika wa min fawqika wa min tahtika wa dafa'a anka shurur al-ins wal jin. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa hantar Muaz pergi musafir ke Yaman ini, Nabi doakan. Nabi kata apa? Semoga Allah memelihara engkau wahai Muaz, di hadapan kau, di belakang kau, di kanan kau, di kiri kau, di atas kau, di bawah kau, dan Allah menjauhkan kau daripada segala kejahatan manusia dan jin. Ini doa Nabi kepada Sayyiduna Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa min fadailihi, antara kemuliaan Muaz bin Jabal, maruya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi pernah bersabda kepadanya, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku sayang dekat engkau. Kita ni sunat tuan-tuan, kalau sayang kat orang, khabar macam tu. Saya sayang ke Haji. Kan? Tapi sayang kerana Allah lah, bukan sayang sebab ada kepentingan. Kata, sayang Haji Rosman. Tu ada kepentingan tu, Ji. Contoh, aku kawan lama dengan Haji Rosman ni. Jadi tuan-tuan, siapa-siapalah, yang penting kita sayang orang ni kerana Allah. Bahaya kalau kita sayang orang ni kerana benda. Ya, dah lah tak dapat pahala, masuk neraka lagi, kerja bodoh. Orang yang berkawan kerana Allah ni mendapat jaminan naungan arash di hari akhirat besok kan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang mendapat naungan arash di hari akhirat, antaranya rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang bertemu kerana Allah, yang berpisah pun kerana Allah, dapat naungan arash. Nampak senang je berkawan kerana Allah ni, tapi sebenarnya payah ya, sampai Allah janjikan naungan arash.
Jadi sunat, bila orang kata ke kita, saya sayang awak kerana Allah, kita pun sunat jawab, wa ana uhibbuka aidan lillahi, dan aku pun wa ana uhibbuka kama ahbabtani fillahi, dan aku pun sayang dekat engkau macam mana engkau sayang dekat aku kerana Allah. Ini dengan orang lelaki ngawek, jangan ngada-ngada lah pula. Kan, saya sayang kat awak ni kerana Allah ni. Macam aku tak kenal lubang hidung kau, krokodil. Kan, dengan bini tak cakap macam tu. Dengan begini rasa gaduh panjang kan. Tapi dengan awek kat Facebook, saya cakap ni sayang kerana Allah. Sudahlah kau. Macam aku tak kenal krokodil kan. Jadi, ala kulli hal, Nabi sebut dekat Muaz, Muaz, aku sayang dekat engkau. Nabi sayang orang muda, Syekh, sungguh. Waktu orang muda ni jangan sia-siakan umur dia, buat kerja Islam banyak-banyak. Nabi sayang ke kita. Bukan saya kata Nabi tak sayang ke orang tua kan. Nabi sayang juga ke orang tua. Wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Muaz pun balas, dan saya pun sayang kepada Nabi juga, dia kata. Qal, maka Nabi kata, fala tatruk an taqula fi duburi kulli salatin. Kerana itulah wahai Muaz, setiap kali lepas sembahyang jangan tinggal baca doa. Apa doa tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa yang biasa kita baca lepas sembahyang kan. Sama ada sebelum istighfar ke, lepas istighfar ke, tengah doa ke, baca doa tu. Allahumma, Nabi sayang kat sahabat ni, dia tak kata aku sayang dekat engkau. Ya Rasulullah, kau sayang kat aku, kau nak bagi apa? Kau ambil lah unta Bentley aku seekor, kan? Unta Ferrari aku seekor. Nabi tak bagi dunia, Syekh. Aku sayang kat engkau, kau ambil lah tanah aku besar bapak dekat Madinah tu. Kau ambil lah projek tender ni. Nabi tak bagi dunia. Nabi kata aku sayang kat engkau, maka kau ambil lah benda ni, doa ni. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, untuk mengingati engkau, wa syukrika, berterima kasih kepada engkau, wa husni ibadatika, dan membuat baik kepada engkau, beribadat yang terbaik kepada engkau ya Allah. Jadi kita elok baca doa tu sebelum tidur, dengan harapan kita boleh bangkit sembahyang subuh berjemaah insya-Allah. Amin. Wa ruya anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ajazatin nisa an yalidna misla Mu'adin laula Mu'adh lahalaka Umaru. Umar bin Al-Khattab pernah berkata, dah tak ada dah orang perempuan boleh beranakkan macam Mu'adh. Dah tak ada dah. Perempuan dah mandul lah, dia kata. Takkan ada perempuan yang boleh melahirkan baby sehebat Mu'adh bin Jabal. Alim, wara, baik, berjurus, orang Terengganu kata kan. Apa kata Umar? Laula Mu'adhu, kalaulah tak kerana Mu'adh, lahalaka Umaru, habis binasa Umar. Ini tawaduknya Umar, dengan sebab nak khabar Mu'adh ni walaupun dia orang muda, tapi peranan dia amat penting di dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya an Abi Muslim Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu qal, seorang sahabat bernama Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu taala anhu cerita, ataitu masjida Dimashq fa idza halqatun fiha kuhulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku masuk di dalam sebuah masjid, Masjid Damsyik di Syria. Dalam masjid ni, aku boleh sebut Masjid Damsyik, aku sedih ya tuan-tuan, ingat belajar masa kat Syria dulu kan. Kita dulu maghrib sembahyang, lepas sembahyang kita pergi kuliah. Sana pun kuliah macam Shah Alam juga tuan-tuan. Kira Shah Alam ni macam Damsyik kedua lah, lebih kurang macam tu. Kan? InsyaAllah kita kata kat tamu ni Shah Alam dengan Bangi. Baru ni saya kat Bangi, apa nama masjid, surau Al-Kawthar kan. Surau tu macam masjid, besar bapak surau tu. Memang orang kata masjid. Orang ya Allah punyalah ramai. Malam tu dia bagi tumbang seekor lembu, habis dengan kulit-kulit lembu habis tuan-tuan. Hidup majlis ilmu bandar-bandar ni, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Tuan-tuan, kalau bila majlis ilmu ni hidup, kita ni jadi baik tau. Kita ni makin baik. Aku bukan baik pun, tapi aku nak jadi baik lah ni. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu kan? Jadi kita tak buang masa, tak melepak, tak buang terbiak, tak isap okok, tak pakai mamak. Tak adalah buang masa duduk dalam majlis ilmu, dapat pahala. Padahal duduk menganga dengar, pahala free-free kan? Tapi orang tak nak, aku tak faham.
Jadi rugi. Masa kita kat Syria, maghrib, lepas pada kuliah maghrib, kita duduk ramai-ramai belajar dengan Syekh. Seronok benda ni. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang siapa mengajar kena tangkap, kena seksa, kena bunuh. Sedih je hati aku ni. Kalau buka YouTube lama-lama, tengok Syria lama-lama tu, lagi sebab hati aku. Terkenang pula lagu lama Syria tu. Dimashku fil qalbi, qalbi fi hawa halabin, dami hamatu wa nauhul jisri ugniyati, suriyatu riyawma burkanun. Entah macam mana malam-malam ni pula ingat ke Syria, tuan-tuan. Tak pernah-pernah pula aku sedih malam ni. Jadi pasal apa tau, semalam ada satu video diorang buat video dekat Hama. Hama ni bandar dekat Syria lah. Bandar tu dah habis hancur. Budak-budak kecil tinggal berapa orang je kat bandar tu. Jadi wartawan tu ramai, ada 3 beradik. 3 beradik ni lah main petang-petang kan, main konda-konda 3 beradik. Dia main dekat cecelah bangunan yang dah habis, meletup, berkecai, terbarai, roboh kan. Wartawan tanya, kawan-kawan kau mana? Kawan-kawan dah lari ke Jordan, Lubnan. Yang dah mati dia sebutlah nama semua. Ahmad, Muhammad, Omar, dia sebut lah ke. Sedih kita tengok budak-budak ni. Dah tak ada kawan dah kan. Main cecelah. Inilah bangunan yang dah betul-betul berlubang ni kan, main dengan adik-adik ni. Lepas tu ada seorang tu gitu kak, petang-petang kerjanya cabut rumput. Dah tak ada aktiviti dah, cabut rumput dah petang-petang. Lepas tu akhir video tu, budak bertiga ni dia main kereta tolak tau. Dia tolak kereta tolak ni dekat lorong. Dia pun nyanyi ramai-ramai. Ya Allah, mana ghairak ya Allah, ya Allah, mana ghairak ya Allah. Maknanya apa? Ya Allah, tidak ada yang bantu kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bantu kami kecuali Engkau ya Allah. Tolak kereta sorong tu sampai habis lorong tu. Sedih aku tengok kan. Sebab kita pernah duduk bumi tu. Kita tahu meriah, seronok, budak-budak dia kan. Tapi nak kata macam mana, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah uji bumi Syria dengan ujian yang kita pun tak tergambar, kita pun tak terfikir jadi macam tu. Yalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi kan benda Syria ni tuan-tuan. Sebab tu kalau orang cakap rakyat Syria ni pemberontak, orang tu berdosa tau. Rakyat Syria tidak memberontak tuan-tuan. Diorang pun tak fikir nak lawan Bashar Assad ni. Ya, segala-galanya bermula bila budak-budak di Bandar Dar'a kena tangkap, kena seksa. Tu ceritanya. Jadi orang kampung ni nak minta dibebaskan budak-budak tu. Bila orang kampung minta dibebaskan budak-budak ni, diorang pula yang kena tembak, kena bunuh. Tu yang cerita berlaku kebangkitan rakyat di Syria. Okeylah. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani cerita, aku masuk masjid di Damsyik. Masuk dalam masjid ini, fa idza halqatun fiha kuhulun min ashabi Rasulillah. Dalam masjid ni ramai sahabat Nabi yang veteran-veteran. Jadi Damsyik ni dulu tempat pusat ilmu. Ulama-ulama, para sahabat, Bilal bin Rabah kan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Mas'ud, siapa nama yang tulis yang Abasa wa Tawalla tu, nama apa? Abdullah bin Umi Maktum, ya, Abu Darda. Ramai sahabat Nabi dekat Syria dulu, belajar mengaji, belajar kan. Fa iza fihim syabun akhal al-ainaini barraqa thanaya kullama ikhtalafu fi syai'in radduhu ilaihi qala fa qultu li jalisin liman hadha qala Muadz bin Jabal. Jadi dalam halqah majlis ilmu tu, semua veteran-veteran belaka, aku pun tengoklah siapa yang ngajar tu. Tengok-tengok ada seorang pemuda, akhalal ainain, cantik matanya. Akhalal ainain makna matanya macam bercelak macam tu matanya. Barraqa sanaya, giginya cantik. Bila sahabat ni berbincang-bincang, khilaf, tak boleh selesai, tanya kepada budak muda ni. Bincang, tak boleh selesai, tanya kepada budak muda ni. Budak muda ni yang bagi jawapan, begini jawapannya, hujahnya begini, dalilnya begini. Lalu aku pun tanya, siapa orang muda ni? Orang pun kata, kau bukan orang sini ke? Tak, seorang luar. Oh, kau tak tahu. Inilah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Orang muda yang alim. Ya. Waruya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Mu'adzan dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
anna Mu'adzan, satu hari Mu'adz ni masuk bertemu dengan Nabi SAW. Faqal, Nabi kata, kaifa asbahta? Apa khabar kau wahai Mu'adz pagi ni? Apa khabar pagi ni? Apa kata Mu'adz? Tengok dia jawab apa Kalau kita khabar baik, kita macam tu lah kan. Orang Jawa panggil apa? Khabar pula. Waras. Kita kata apa? Keras. Macam tu. Apa dia punya soalan apa? Kabare. Kabare waras. Pak kata kan. Orang Banjar apa? Tak ada Banjar kat sini. Ikan puarang jar. Okeylah. Jadi Nabi kata, Nabi tanya dekat Mu'adz, kaifa asbahta? Macam mana pagi kau pada hari ni? Tengok apa jawapan dia. Asbahtu billahi mu'minan ya Rasulullah. Pagi ni aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Canggih jawapan dia tuan-tuan kan. Kalau kita kan dia jawab macam tu, macamlah kau seorang beriman, aku beriman juga. Kita jawab macam tu kan. Kau aku kafir apa? Kita macam tu. Jadi dia ni cakap bukan cakap kosong, dia cakap sungguh. Qal, maka Nabi kata ke dia, innalikuli qaulin misdaqun. Innalikuli qaulin misdaqan. Semua percakapan orang ni ada kebenarannya. Walikuli haqqin haqiqatan. Walikuli haqqin haqiqatun. Dan setiap kebenaran itu ada kebenarannya. Fama misdaqu ma taqul. Kau cakap kau beriman pada Allah. Apa bukti kau beriman pada Allah? Nabi nak bukti. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattu illa zanantu anni la amsi. Tengok jawapan dia Betul lah dia kata dia beriman pada Allah. Kita kalau cakap tu bohong Ya Rasulullah, setiap pagi bila saya bangkit pada tidur, saya akan kata, ya Allah, kemungkinan saya tak akan sampai kepada waktu petang. Makna kemungkinan hari ni akan mati. Dia ingat mati je orang muda ni. Wa ma amsaitu ma sa'anqatu illa zanantu anni la usbiha aw la asbahu. Dan kalau masuk waktu malam pula, aku akan terfikir, ya Allah, mungkin malam ni malam terakhir aku. Besok mungkin tak sempat, matilah aku besok pagi. Wala khatautu khatwatan illa zanantu anni la atba'uha ukhra. Ini lagi hebat tuan-tuan. Dia kata bila dia melangkah, langkah kaki kan, langkah satu langkah, dia kata nak angkat satu lagi kaki, dia kata mungkin tak boleh angkat kalau Allah tak izinkan. Mungkin tak boleh angkat. Ni mungkin mati tengah jalan kejap lagi sekarang. Wa ka'ani anzuru illa kulli ummatin jasiyah. Seakan-akan aku melihat umat manusia dihimpunkan di hadapan aku. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dia ni sentiasa nampak suasana padang mahsyar. Nampak suasana padang mahsyar tu. Semua umat diberikan kitab amalannya. Wa ma'aha nabiyuha. Dan bersama dengan umat ini nabi-nabi mereka. Wa awsanuha. Dan berhala-berhala yang mereka sembah ketika di atas dunia. Allati kana ta'budu min dunillah, yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ani anzur ila uqubati ahli nar. Dan seakan-akan aku melihat balasan api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa thawaba ahli jannah, dan pahala ahli syurga. Makna itulah keadaan Mu'adz ni. Setiap hari berjalan je dia nampak benda tu. Berjalan je nampak mahsyar. Berjalan nampak neraka. Berjalan nampak syurga. Munasabah pun dia kata, asbahtu mu'minan billahi, pada paginya aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita mana ada macam tu. Kita bangkit-bangkit pagi, tengok sikit, jerebu lagi. Kita kata, bila lah nak hilang jerebu, kan? Jalan keluar, siapa pula rembat slipper aku, kan? Slipper hilang. Lepas tu, adalah benda-benda dunia kita fikir tu, gini, tu, fikir dunia. Tak pernah fikir, kejap lagi mati aku ni. Jadi Mu'adz bin Jabal ni levelnya tuan-tuan, bukan level manusia biasa. Radiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi kata pada dekat Mu'adz, Mu'adz, sekarang, laqad arafta falzam. Level kau dah tak macam orang lain, maka jagalah benda ni. Maknanya jangan sampai dia hilang pada kau. Setiap kali jalan nampak syurga, setiap kali jalan nampak neraka, setiap kali jalan nampak seksa, setiap kali jalan nampak akhirat. Nabi kata, kau dah tahu benda ni, jaga betul-betul, jangan sampai dia hilang pada kau.
Muaz pun pegang sungguh benda ni sampailah dia mati radhiyallahu taala anhu. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, setengah-setengah orang dia dapat tahu benda macam ni. Dia dapat. Allah Taala bagi ke dia terbuka benda ni. Dia nampaklah benda-benda azab, dia nampak. Tapi dengan silap makan aja. Dan dia pergi kenduri ke, dia kawan-kawan dia ke, tersilap lepak kedai mamak ke, kan, makan tosai sekeping, lepas tu tak nampak apa dah. Gelap hati. Sungguh ada. Sebab benda-benda syubhat ni kan, kita bukan tahu. Makan Maggi, makan Cikedis, makan Twisties, makan Friskies, semuanya kita makan. Mau tak gelapnya hati kita, tuan-tuan. Jadi kita pada hari ni, aku nak cakap apa, malu dah tak ada dah, kan. Yalah, kan kita kenang kita masa budak dulu. Kita masa budak dulu kan, anda ingat zaman tu kemarau, kita ni pergi semain Jumaat jalan kaki, panas kan. Sedih, ya Allah panasnya, kesianlah kat kita orang, turunkanlah hujan. Turun hujan, nah, dengan izin Allah kan. Dosa pun tak banyak masa kecil dulu. Ya, bila balik Syria pun macam baik-baik lagi kan. Masa tu panas sangat. Aku ingat lagi masa tu kemarau kan. Lepas tu adik Ana ni pergi sekolah jalan kaki. Dia kata, Abang Amy doa lah, minta hujan turun kan. Aku pun doa lah, kesan tengok adik aku pergi sekolah jalan kaki. Allahumma skina Qaisan mughisan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan tabaqan mujallalan da'iman ila yaumiddin. Allahumma skina ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Elok doa hujan turun dengan izin Allah. Bukan baik pun kita, dengan izin Allah. Lepas tu adik kata, Mimi, besok kau doa lagi, Mi, bagi turun hujan lagi. Sekarang kita doa, mujur ada budak-budak tahfiz yang aminkan doa kita. Mujurlah ada orang-orang tua yang banyak amal ibadatnya mengaminkan doa kita. Nak harap kita, tak payahlah, lupakan aja. Okey tuan-tuan, sikit lagi nak perabikan perawi ni pasal kita nak baca. Wa nukila an Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala qala kana Muaz syaban jamilan samhan. Ka'b bin Malik cerita tentang fizikal rupa paras Muaz ini, seorang muda yang cantik, samhan, pemaaf, min khairi syubbani qaumihi, antara pemuda yang terbaik dalam kaumnya. La yas'alullaha syai'an illa a'tahu. Dia tidak meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan makbulkan doa dia. Muaz bin Jabal. Kan apa ni, Sayyidina Umar kan pernah kata kan, kalaulah Allah tanya aku besok dekat padang mahsyar, siapakah pengganti engkau? Dia jawab dua orang tau. Yang pertama siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kan? Kalau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tak ada, aku akan jawab di hadapan Allah, pengganti aku Muaz bin Jabal. Dia dah standby dah jawapan siapa pengganti dia. Dan kalau Allah tanya siapa yang kau letak calon kau nak jadi khalifah, dua orang ni, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muaz bin Jabal. Nak kabarnya yang kita mangkah pilihan raya tu bukan pangkasan saja, akan ditanya besok di hadapan Allah di hari akhirat, siapa pemimpin yang kau pilih. Memang Allah akan tanya besok, tuan-tuan. Waruya anna yahudiyan kana lahu dainun alaihi. Diceritakan ada seorang Yahudi ni berhutang. Bukan berhutang, Muaz berhutang dengan Yahudi. Nak kabarnya kita boleh bermuamalah dengan orang Yahudi. Wa kana yalihu alaihi fi taqadhi. Yahudi ni asyik minta, bila nak bayar hutang aku, bila nak bayarlah hutang aku. Takdir Allah, wa kana yaumu jum'atin faqtafa fi baitihi wa lam yakhruj ila al-jum'ah. Hari itu hari Jumaat. Yahudi ni kata, mana Muaz ni, siap kau nak minta hutang. Jadi Muaz ni takut, malu, tak pergi sembang Jumaat. Falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha lam yara Muazan. Habis sembang Jumaat, Nabi tengok sahabat semua, Muaz mana? Nabi tahu belaka sahabat ni, kenal belaka. Muaz mana, tak nampak ni. Falamma kana min al-ghad jaa Muaz faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Besoknya Muaz datang pergi sembahyang, jumpa Nabi. Nabi pun tanya, ya Muaz, takhallafta 'anil jum'ah? Muaz, kau tak datang sembahyang Jumaat ya? Kau pergi mana? Faqala Muaz, ya Rasulullah, alla yadainun li fulanil yahudi. Saya ni berhutang ya Rasulullah dengan seorang Yahudi. Walam yakun biyadi syai'un fakhiftuhu. Dan aku tak ada duit nak bayar hutang tu, aku takut nanti sampai tengah jalan kan dia minta-minta, malu aku depan orang ramai. Faqal,
Maka Nabi SAW pun ajarkan dia satu benda. Nabi kata apa? Ala u'allimuka du'aan, nak tak aku ajarkan kepada kau satu doa? In kana alayka mislu uhudin zahaban yaqdiyahu Allahu anka. Kalau kau ni ada hutang kau sebesar bukit Uhud, Allah akan selesaikan hutang kau. Kau nak tak doa ni? Apa kata Muaz? Bala ya Rasulullah. Naklah, pun tak naknya. Lagi-lagi bukan macam aku, macam korang ni. Yang hutang tak pernah habis-habis ni. Kan? Allah, kita ni tuan-tuan, mati hidup balik pun tak habis lagi bayar hutang, rasa-rasanya lah. Na'udzubillah. Yang dah habis hutang tu dah lah, tak payahlah berhutang. Kan? Yang hutang dah habis dah lah. Pasal payah nak perang syahid, tuan-tuan. Pasal kalau hutang sangkut ni. Maka Muaz kata, nak ya Rasulullah. Okey, tuan-tuan dengarlah doa ni, hafal terus. Qul, Nabi kata, doalah. Allahumma ya farijal hammi wa kashifad durri wa mujiba da'watil mutarri rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma. Macam payah je ustaz, elak lu. Irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Pendek je, tu je doanya. Kan, taklah panjang pun. Kalau tuan-tuan perasan, dekat Aikim ada doa ni, dia buat lagu. Allahumma ya farijal ham wa kashifad dur mujiba da'watil muttar rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwaka. Maknanya apa? Tak apalah, tak boleh kod Arab, kod Melayu pun kira okey juga kan. Allah maha memahami. Jawa pun boleh, Banjar pun boleh, bahasa Kadazan dusun pun Allah faham. Ya Allah, ya farijal hammi, Tuhan yang melapangkan segala kesedihan. Wa kashifad durri, yang membuka segala kemudaratan, masalah. Mujibad da'watil mutar, yang memakbulkan doa orang-orang yang terdesak, yang susah. Rahmanan dunya wal akhirah, yang mengasihi dunia dan hari akhirat, dan kedua-duanya. Irhamni, ya Allah, rahmatkan aku, maknanya simpatilah dengan aku, fi qada'i daini, dalam aku nak membayar hutang, rahmatan, dengan rahmat engkau, tughnini biha, yang hanya dengan rahmat engkau saja aku mengharapkan daripada rahmat selain daripada engkau. Maknanya tuan-tuan, kita hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi janganlah pula hutang pandai bayar tak erti. Kan, hutang pandai tapi bayar tak erti. Tak bolehlah macam tu. Yang boleh berhutang ni bila kita berhajat. Lepas tu memang kita niat memang nak bayar, bulan-bulan memang ada bajet untuk bayar hutang. Macam tu bagus. Ni tak, berhutang lari, buat berhutang senyap. Ni benda tak elok, benda tak beradab, ya. Maka Muaz bin Jabal tak ada duit, dah kata macam mana? Kan bukan tak nak bayar. Maka Nabi pun ajar doa ni. Qala Muaz, fawazabtu ala doa. Tengok dia kata, fawazabtu ala doa, aku amalkan doa ni, amal. Faqudiya anni dhalika, lalu ada orang tolong bayar hutang aku. Bukan dia bayar, orang tolong bayar hutang dia. Jadi kita amalkan doa ni banyak, insya-Allah adalah orang-orang yang akan selesaikan hutang kita. Sabar je lah, kan? Senang je tuan-tuan, senang je nak suruh orang bayar hutang kita. Kita doa mati cepat tuan-tuan. Kau mati, adalah orang pakat kutip derma, tolonglah bayar ke tu hutang haji, kesian ke haji ni dalam kubur. Tapi janganlah minta mati, Nabi marah, Nabi tak bagi. Okey tuan-tuannya, radhiyallahu ta'ala anhu, ruya lahu mi'atu hadisin wa sab'atin wa khamsuna hadisan, meriwayatkan sebanyak 157 hadis daripada Nabi SAW. Wa mata bi ta'un, meninggal dunia dengan sebab wabak penyakit ta'un pada tahun 18, pada tahun 80 Hijri, ketika berumur ibnu thalathin au arba'in au thamanin wa thalathin. Allah, mudanya lah, dalam lingkungan 30-an, sama ada 33, 34 ataupun 38 tahun meninggal dunia. Pahala banyak, dosa tak banyak, kan? Untunglah sahabat-sahabat ni. Kita ni tak tahulah aku tak kata kau lain, aku kata aku, kan? Umur dah 40 dah berdosa, perangai tak berubah.
amalan tak bertambah. Apalah Nabi kita ni kan. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Keberkatan kita baca kisah-kisah sahabat Nabi ni, harap-harap Allah ringankan kita di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Insya-Allah panjang umur dan rezeki. Kita sambung lagi pada pertemuan akan datang. Hadis yang ke-18 insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.